Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Adawiyah binti Syed Ahmad dibantu oleh rakan saya Noriza binti Mak Hashim akan membentangkan tajuk kajian iaitu ketahanan sifat fizikal dan sifat mekanikal papan termoplastik sungkai Peronema canessen. Pengenalan kepada kajian. Industri perkayuan Malaysia merupakan pembekal utama bagi kayu berkualiti dan produk kayu di pasaran dunia dengan jumlah eksport bernilai RM22.02 bilion pada tahun 2020. Namun begitu, terdapat penurunan bagi eksport kayu balak iaitu sebanyak 32.9% daripada tahun sebelumnya. Kekurangan sumber kayu daripada hutan semula jadi telah memberi kesan terhadap industri perkayuan ini. Peladangan hutan merupakan antara solusi yang telah dilaksanakan di seluruh negara dan pemilihan spesies yang bersesuaian masih diteruskan sehingga kini. Dengan kadar pertumbuhan dan kematangan spesies hutan ladang sekitar usia 15 tahun, meskipun berdiameter kecil, ianya masih dapat menampung keperluan industri kayu sama ada dalam bentuk kayu gergaji, kayu balak maupun sisa kayu. Sungkai atau nama saintifiknya Peronema canessen juga dikenali dengan nama lain seperti jati sabrang, sekai, merupakan spesies yang kurang dikenali dan diterokai sepenuhnya oleh industri kayu Malaysia. Ianya berpotensi untuk dikomersialkan sebagai tanaman hutan ladang dengan kadar pertumbuhannya yang cepat. Papan komposit termoplastik pula merupakan salah satu alternatif yang memanfaatkan sisa kayu dan bukan kayu dengan penggunaan polimer termoplastik sebagai pengikat. Penggunaannya dalam pelbagai aplikasi struktur dan bukan struktur seperti lantai, dinding, menyebabkan produk alternatif ini semakin banyak dihasilkan di samping mempunyai sifat fizikal dan sifat mekanikal yang baik. Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk melihat potensi penggunaan kayu sungkai sebagai bahan pengisi dalam penghasilan papan komposit termoplastik dan perekat menggunakan plastik berketupatan rendah LDPE. Seterusnya, membuat ujian fizikal dan mekanikal bagi nisbah campuran yang berbeza. Sekarang kita melihat kepada reka bentuk kajian. Papan termoplastik sungkai atau kita panggil sebagai PTS akan dihasilkan dengan dua nisbah yang berbeza, iaitu nisbah yang pertama adalah 2:1 merujuk kepada 2 plastik dan 1 sungkai, manakala nisbah yang kedua adalah 1:2 merujuk kepada 1 plastik dan 2 sungkai. Setiap satu bahagian nisbah ini adalah bersamaan dengan 33.33%. Ujian yang akan dijalankan adalah ujian fizikal dan juga ujian mekanikal. Metodologi kajian. Bahan dan penghasilan PTS. Bahan utama yang akan digunakan adalah partikel sungkai dengan saiz partikel antara 0.01 sehingga 3.33 mm. Kandungan lembapannya adalah 9%. Perekat yang akan digunakan adalah LDPE. Setiap bot komposit itu akan dihasilkan dengan ketepatan 0.6 gram per cm padu. Proses penghasilan ini walaupun berlainan nisbah, namun dari segi cara dan penekanannya adalah sama, bermula daripada proses pencampuran kepada hamparan dan pemadatan, seterusnya penekanan sejuk dan panas. Bagi pengujian PTS pula, ujian fizikal dan mekanikal akan dijalankan. Untuk ujian fizikal, bacaan awal dan bacaan sebelum dan juga selepas proses rendaman iaitu selama 24 jam akan diambil. Tujuan ujian ini dijalankan adalah untuk melihat peratusan penyerapan air dan juga peratusan pengembangan ketebalan. Bagi ujian mekanikal pula, ujian modulus keanjalan MOE dan modulus pecah akan dijalankan dengan menggunakan mesin Eimer. Keputusan dan perbincangan kajian. Yang pertama adalah berkaitan dengan ujian kadar pengembangan ketebalan dan kadar penyerapan air PTS. Rajah 1 menunjukkan purata pengembangan ketebalan manakala rajah 2 pula menunjukkan purata penyerapan air untuk nisbah yang berbeza. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa nisbah 2:1 mempunyai peratusan yang rendah bagi kedua-dua
ujian yang dijalankan. Berdasarkan ketetapan piawaian MS 178746/2005 menyatakan bahawa kadar pengembangan papan komposit perlulah kurang daripada 12%. Ini menunjukkan bahawa PTS nisbah 2 nisbah 1 memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Tetapi bagi nisbah 1 nisbah 2 pula menunjukkan bahawa kadar peratusan meningkat apabila kandungan partikel meningkat. Ianya disokong oleh kajian yang telah dijalankan oleh Oladejo K.O. and Omonii TE 2017 menyatakan peningkatan peratusan partikel kayu akan memberi kesan penyerapan air dan pengembangan ketebalan yang tinggi. Partikel kayu bersifat hidrofilik manakala partikel plastik pula bersifat hidrofobik. Ini adalah berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Gurita V and Liu KC 2018. Oleh itu, rawatan haba dapat dijalankan kepada fiber kayu bagi membantu meningkatkan ketahanan papan komposit termoplastik terhadap air. Berdasarkan hasil dapatan kajian Husseini Hashimi SK ETAL 2016. Bagi ujian kekuatan lenturan pula, berdasarkan rajah 3 menunjukkan bahawa nilai MOE PTS nisbah 2 nisbah 1 memenuhi kehendak piawaian iaitu melebihi 2000 Newton per milimeter persegi. Manakala bagi nisbah 1 nisbah 2 tidak memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Ini adalah disebabkan oleh faktor peratusan kandungan partikel kayu yang tinggi iaitu sebanyak 66.67%. Hasil dapatan ini dapat disokong oleh kajian yang telah dijalankan oleh Rahman KS ETAL 2018 yang menyatakan bahawa nilai MOE berkurang apabila campuran nisbah partikel meningkat dari 60% hingga 70%. Seterusnya, berdasarkan kajian Delvia 1A ETAL 2019, saiz partikel kayu dan taburan partikel di dalam campuran komposit juga mempengaruhi sifat mekanikal komposit termoplastik. Kelemahan lekatan antara partikel kayu dan polimer plastik dalam campuran komposit mewujudkan kawasan berongga yang menyumbang kepada pengurangan kekuatan mekanikal komposit berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Gurita V and Liu KC 2018. Oleh itu, semasa proses pencampuran partikel sungkai dan juga polimer plastik ini, hendaklah dipastikan campurannya adalah sekata dan tidak wujud rongga yang boleh menyumbang kepada pengurangan mekanikal komposit. Kesimpulan kajian. Partikel sungkai berpotensi dijadikan sebagai bahan mentah dalam penghasilan papan komposit termoplastik. Papan komposit termoplastik daripada sungkai ini dapat diketengahkan dan berpotensi untuk menggantikan kayu padu dalam industri pembuatan terutamanya produk siling dan panel. Namun begitu, penambahbaikan perlu dilakukan bagi menghasilkan PTS yang lebih berkualiti, antaranya dengan membuat perawatan bahan partikel menggunakan bahan kimia yang bersesuaian. Selain itu, pemilihan nisbah campuran yang baik juga boleh membantu mempengaruhi sifat fizikal dan mekanikal komposit. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.